Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, jadi kali ini saya nak kongsikan dengan anda pengalaman saya menggunakan Samsung Galaxy A57 5G ni. Jadi ini adalah telefon mid-range baru daripada pihak Samsung. Dia baru saja launch tau. Okey, jadi dalam video ni saya nak share lah apa kelebihan dia, apa kekurangan dia dan beberapa benda lah yang anda kena fikir sebelum anda beli telefon ni. Mari saya cerita sikit kat anda dulu pasal dia punya physical design. Jadi yang pertama sekali lah, bila saya pegang telefon ni, dia memang nipis. Cuma 6.9mm macam tu. Jadi untuk konteks anda kan, ini sebenarnya adalah lebih nipis daripada Galaxy S26 yang Samsung punya flagship phone yang paling latest tau. Lepas tu berat dia pun memang ringan. Ini adalah 179 gram sahaja. Okey, jadi dia punya build quality ni memang rasa solid. Dia punya frame ni pula adalah aluminium. Lepas tu dia punya belakang ni adalah glass dengan finishing dia adalah yang glossy punya glass tu kan. Lepas tu telefon ni juga ada yang IP68 punya rating. Jadi dia tahan habuk. Lepas tu dia boleh tenggelam dalam air sampai 1.5 meter. Lepas tu anda boleh tinggal dia dekat situ sampai setengah jam, 30 minit tau. Jadi benda tu semua berguna lah kalau anda ni jenis yang selalu terlepas telefon jatuh dalam tandas. Mana ada orang terlepas telefon jatuh dalam tandas selalu kan? Kalau terjatuh dalam tandas ke, ataupun anda ni jenis bawa telefon naik motor ke apa ke hujan, sekarang musim hujan lah. Jadi telefon ni memang boleh kena air, tidak ada masalah insyaAllah. Okey, lepas tu dia punya display ni pula, yang ni dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Jadi bukan nak kata benda ni tak boleh pecah, tapi dia cukup kuat untuk kita panggil sebagai daily wear and tear tu lah. Jadi kalau anda letak dalam poket, ada kunci ke apa ke dalam beg apa kan, InsyaAllah tahan lah benda tu lah. Tapi kalau anda cuba calakan dia, yang tu memang akan bercala lah. Okey, jadi saya beritahu dekat anda dia punya warna. Telefon ni dia datang dalam 3 warna. Jadi dia ada Awesome Navy, lepas tu dia ada Awesome Grey dan dia ada Awesome Icy Blue. Itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Dalam bahagian ni saya akan cerita sikit pasal performance telefon ni. Jadi telefon Samsung ni dia menggunakan chip Exynos 1680. Jadi dia punya RAM tu adalah 12GB RAM LPDDR5X. Lepas tu dia ada dua varian lah. Dia ada satu yang datang dengan 256GB internal storage, yang satu lagi 512GB UFS 3.1. Okey, lepas tu saya dah install lah macam-macam app dalam ni, semua social media app, AI app dan sebagainya. Bila saya duk guna application tu memang smooth lah, rasa biasa, tak ada masalah apa. Bila saya buka aplikasi tu laju, multitasking pun tak ada masalah lag apa. Lepas tu saya duk scroll Facebook ke, duk baca benda dan sebagainya, memang okey, sangat okey. Alright, jadi untuk pengetahuan anda, operating system dia adalah One UI 8.5 yang berasaskan Android 16. Okey, jadi mungkin saya cerita sikit dekat anda kalau anda nak tahu pasal gaming. Alright, saya akan cerita secara jujur. Game telefon ni memang boleh main game yang popular macam biasa. Contohnya macam Mobile Legends ke, COD Mobile ke, PUBG ke apa ke. Saya memang install PUBG dalam ni. Tapi saya akan cerita dekat anda lah, kalau anda nak dapat experience yang smooth betul-betul, jangan letak setting tu sampai penuh maksimum lah. Kalau boleh letak dekat medium tu pun insyaAllah okey. Saya akan cerita dekat anda lah, telefon ni tak didesign untuk nak main game hardcore ataupun anda nak masuk competition ke apa ke. Tapi sebenarnya boleh je kalau anda rendahkan setting. Tapi kalau anda nak main game dekat telefon untuk benda-benda macam tu, saya akan recommend anda cari telefon yang lebih sesuai lah. Macam tu lah. Lepas tu apa yang saya bercerita dekat anda, satu lagi tentang dia punya bateri tau. So dia punya capacity battery ni adalah 5000 mAh. Jadi berdasarkan penggunaan saya kan, saya dah install yang saya kata tadi, benda-benda aplikasi social media dan sebagainya. Saya try pakai, saya letak daripada pagi sampai ke petang duk guna kan, saya saja. Bolehlah tahan. Kalau saya full charge boleh tahan pagi sampai malam tu, tak ada masalah apa. Lepas tu kalau saya gunakan macam orang kata apa sikit-sikit macam tu, sampai esok tu pun duk ada lagi lah, memang okey. Jadi kalau anda nak pakai telefon biasa-biasa macam penggunaan normal tu, rasanya ni okey je lah, tak ada masalah apa pun, nak tahan 1 hari penuh kan. Alright, lepas tu cakap pasal bateri, cerita sikit pasal dia punya charging lah. Jadi charging telefon ni adalah 45W. Jadi anda janganlah orang kata apa cari macam flagship phone yang sampai 100W ke apa ke. Dia 45W. Tapi pada saya 45W tu pun dah cukup okey lah untuk daily use kan. Okey, cuma satu benda yang saya nak kena cerita dekat anda bercakap pasal charging ni, dalam kotak dia ni tidak disertakan charger. Jadi anda kena beli sendirilah kalau anda tak ada lah. Okey, dan seterusnya saya sentuh sikit lah pasal dia punya AI. Jadi Galaxy A57 ni dia dapat banyak AI features yang sebelum ni hanya ada dalam flagship S series sahaja. Contohnya macam dia ada benda macam object eraser yang buang objek daripada background. Lepas tu dia ada best face punya feature di mana dia boleh tolong fix dah foto dalam group dan sebagainya. Lepas tu dia ada circle to search untuk nak identify benda dalam screen. Lepas tu anda boleh edit suggestion untuk nak improve gambar anda. Macam-macam lah kan. Jadi secara jujur lah saya cerita dekat anda,
AI features ni berguna lah sekiranya anda ni adalah contohnya seorang content creator ataupun orang yang selalu menggunakan social media, lepas tu kerap edit gambar dan sebagainya. Benda ni semua mungkin berguna untuk anda. Sekarang kita cerita pula pasal dia punya kamera. Jadi setup kamera Galaxy A57 5G ni dia ada 3 lens dekat belakang. Jadi kamera utama dia adalah 50 megapiksel dengan OIS ataupun Optical Image Stabilization. Lepas tu dia ada ultra wide 12 megapiksel dan dia ada macro 5 megapiksel. Lepas tu yang kamera depan ni, selfie kamera ni adalah 12 megapiksel. Okey, jadi dalam keadaan cahaya yang baik, maksudnya duduk tempat yang cahaya lighting elok semua, gambar dia yang memang kalau saya tengok cantik lah, tajam. Warna yang kalau anda pernah pakai telefon Samsung, warna tu adalah Samsung punya style lah, dia vibrant kan. Jadi kalau untuk katakanlah nak pakai untuk Instagram ke, nak hantar gambar kat WhatsApp family ke apa ke, ataupun nak letak kat Facebook apa social media kan, gambar benda ni memang okey sangatlah. Anda boleh terus pakai, tak ada masalah apa. Okey, lepas tu untuk low light, tempat-tempat yang kurang cahaya nah, jadi Samsung dia dah upgrade dia punya nightography tu RM1 kan pada yang A57 ni. Jadi gambar malam tu dia jadi lebih terang dah dan kurang lagi noise kalau nak dibandingkan dengan telefon sebelum ni. Tapi anda janganlah bandingkan telefon ni dengan flagship phone. Dia ada improvement daripada A56 tapi tak ada lah sampai level flagship. Tapi gambar malam tu kira okey lah. Alright, jadi saya akan cerita sikit lah kepada anda secara jujur lah kelemahan Galaxy A56 ni lah. Satu benda kelemahan dia, kalau pasal kamera ni, dia tak ada telephoto lens. Maksudnya kalau anda ni jenis suka zoom benda jauh-jauh, contohnya subjek tu duduk jauh, ataupun macam anda nak ambil gambar landscape ke apa kan, anda kena guna dia punya digital zoom daripada dia punya main kamera. Jadi bila anda buat macam tu, sudah semestinya kualiti dia akan jatuh dengan ketara lah. Sebab bila anda zoom tinggi-tinggi, akan pecah lah sebagai dipakai digital kamera kan. Okey, jadi kalau anda jenis yang banyak ambil gambar-gambar, contohnya macam wildlife, gambar burung apa, saya tengok ada setengah Facebook group kan, dia suka ambil gambar burung dan sebagainya, ataupun suka zoom objek yang jauh, macam nak ambil gambar menara KLCC apa ke. Ini adalah satu kelemahan yang agak besar lah kalau anda duk buat benda tu tau. Sebab kalau anda jenis suka buat zoom fotografi, yang ni saya cadangkan anda untuk cari telefon yang ada telephoto lens. Tapi selain daripada tu, untuk penggunaan biasa dan sebagainya, insya-Allah telefon ni tidak akan memberikan anda sebarang nak kata apa kelemahan lah. Dia sangat sesuai lah untuk semua benda tu. Alright, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi saya rasa sampai sini dululah video saya untuk kali ni. Jadi saya bercerita dekat anda lah, Galaxy A57 5G ni dia bukan nak kata satu telefon yang mind blown dan sebagainya, tapi ini adalah telefon yang reliable untuk pengguna yang nak Samsung experience dengan investment yang pada saya jangka masa panjang. Nah, itulah dia kan. Jadi kalau anda decide nak beli, saya harap video ni dapatlah membantu anda untuk nak buat keputusan yang baik. Okey, jadi saya rasa sampai sini dulu video untuk kali ni. Jadi apapun saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda kerana sudi menonton, dan sekiranya video ni mendatangkan manfaat kepada anda, saya harap anda sudilah untuk subscribe kepada channel YouTube Pendawah Teknologi kalau anda tak subscribe lagi, dan follow Pendawah Teknologi dekat semua media sosial utama yang ada dekat dunia ni. Alright, jadi insyaAllah kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Lagi sekali, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.